Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini. Channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran Nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga, mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Di Malaysia dan di Indonesia ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia, dan kemudian direspon oleh orang Indonesia. Tuan Yang Dipertua, namun sehingga hari ini kita agak merasa sedih sebab belum ada tanda-tanda yang pasti yang infra ini disiap bina dalam masa yang terdekat. Saya mohon, rakyat Sabah mohon agar dilaksanakan pembinaan dengan kadar yang segera, sebab ini juga kelak akan menjadi pemuda cara perdagangan mobility, akan memperkukuhkan kedudukan Malaysia sebagai rakan dagang strategik kepada Indonesia dan seterusnya menyumbang secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi di bawah RMK 13. Datuk Yang Dipertua, jika kita benar-benar mahu RMK 13 menjadi dokumen transformasi negara, Boleh jelas sikit, Yang Berhormat? boleh. Saya macam ada sungutan banyak kali tadi bila dihantar ke Sabah, ke Sarawak. Tadi juga sebut ke Kelantan dan Terengganu. Kecil hati saya. Apakah orang Sabah, orang Sarawak, orang Semenanjung merasakan bahawa Sabah, Sarawak ni orang luar, ataupun orang Sarawak merasakan orang Semenanjung ni orang luar, sehingga tidak merasa bahawa kepentingan untuk kita berkhidmat di mana lokasi di Malaysia ni adalah sama? Mohon pencerahan. Saya akan memberi menteri nanti memberi pencerahan yang lebih baik. Izinkan saya mencelah ya. Maybe a little bit of sharing sikit sini. Tiap kali kadang bila saya naik taksi dan juga Grab, mereka bertanya daripada mana, saya cakap daripada Sarawak. Welcome to Malaysia. Welcome to Malaysia. Jadi kadang saya naik bangang, saya cakap saya orang Malaysia, Sarawak is part of Malaysia. Kadang-kadang bila menerima surat daripada sebelah sini, Bintulu, Sabah. Bintulu, Sabah. Bintulu is not in Sabah, Bintulu ada Sarawak. Jadi saya rasa a lot daripada sebelah sini perlu belajar tentang geografi, tentang orang-orang di sana dan sebagainya. Dan we feel that kami merasakan bahawa orang di sebelah sini tidak menganggap kami sebagai sebahagian daripada orang Malaysia. That is our feeling. And ianya dibuktikan melalui perkataan, melalui cara mereka bercakap dengan kita, we're not part of Malaysia. Tapi boleh lagi satu, Doktor, sikit dah tambah. Asbab, Yang Berhormat Datuk, minta izin. Asbabnya, kita memang kadang-kadang terasa, saya selalu ke Sarawak, ke Sabah, tapi satu-satunya negeri sama negeri pakai pasport. Dan itulah kadang-kadang yang menjadikan rasa welcome tu. Tapi saya fikir sampai ketikanya untuk kita melihat satu kesatuan Malaysia, kita perlu sampai ke tahap pasport pun kena dihilangkan supaya kita rasa sama je Sabah dan Sarawak. Kita pergi Sarawak dalam tempoh 2 bulan, kita wajib kena balik. Tapi Datuk Yang Dipertua datang ke berkhidmat di Dewan Negara berapa tahun sampai mati, insya-Allah tak akan diminta balik untuk cop pasport baru. Itu kerana MA63, tetapi MA63 itu juga memberikan sedikit sentuhan rasa kebersamaan. Pak, nanti kita akan membuat satu lawatan ke Sabah dan Sarawak. Silakan. Ini juga berlaku di Sarawak ya. Kalau bukan kerana mereka yang mempertahankan negara ini, contohnya masa ganyang Malaysia dulu, ada orang yang jaga border scout kita di Sarawak tu, di Belaga ya. Mereka pun mempertahankan negara ini daripada perebutan pada masa itu untuk membentuk negara Malaysia ini. Dan mereka punya anak, mereka punya cucu masih mengharapkan satu ihsan daripada kerajaan untuk menghargai mereka ini. Jadi macam mana pandangan Datuk?
Memang saya juga bersetuju dengan sahabat saya YB Abun. Ya, menuntut kemerdekaan ini bukan Semenanjung saja, Sabah dan Sarawak pun ada pahlawan-pahlawannya yang berkorban untuk negeri dan negara. Ini termaktub dalam sejarah yang asli, bukan sejarah yang diubah. Sejarah yang asli ialah sejarah yang sangat besar, jasa-jasanya orang Sarawak, orang Sabah, orang Semenanjung. Kita tahu cabaran-cabaran ASEAN besar. Umpamanya Laut Cina Selatan, Ambalat. Ini masalah-masalah ini bukan masalah-masalah yang kecil yang membolehkan keterikatan perasaan bagi mempertahankan rantau ini sebagai rantau bebas, rantau yang bebas, rantau yang selamat, rantau yang makmur, dan rantau yang boleh mengkulkan keadaan dengan izin di antara Amerika, China dan India. Jadi peranan kita sebagai kepengurusan ASEAN ini ialah bagi membentuk satu ASEAN yang bebas. Jadi sebenarnya kita ada masalah, dan kita ada masalah bukan setakat dengan China, kita juga ada masalah dengan negara-negara ASEAN yang lain. Saya tertarik dengan kepengurusan ASEAN. Kalau kita melihat dari sudut regional, kawasan, apa Tuan Senator bersetuju dengan pandangan saya bahawa Madani itu sendiri harus dibawa ke kerangka ASEAN yang lebih besar untuk dilobikan menjadi satu platform, satu model contoh kepada dunia bahawa inilah caranya kita di ASEAN ini dapat hidup aman damai, dan Malaysia akan jadi champion untuk bawa perkara ini. Dan kita sudah ada Madani, dan Madani itu sendiri sudah cukup kuat untuk kita lobby di peringkat ASEAN. Apa pandangan Datuk? Terima kasih Tuan Speaker. Pandangan beliau itu memang tepat. Madani ini bukannya untuk kita. Madani ini adalah untuk umat sejagat. Maksudnya ia tidak mengenal, dia di sana kita Madani ini dia ada universal value, nilai-nilai yang sejagat yang patut kita perkenalkan kepada seluruh ASEAN. Nilai-nilai baik. Nilai-nilai baik adalah nilai-nilai yang dituntut oleh Madani. Jadi ini semua terletak di atas batu gemala. Di atas batu gemala yang amat PMX bagaimana nak convince pemimpin-pemimpin lain. Bagaimana nak convince Prabowo Subianto. Bagaimana nak convince Singapura. Bagaimana nak convince Vietnam, Hanoi dan sebagainya. Kalau kita tunjuk sikap yang baik, sikap yang tak holoba, sikap yang tidak tamak, sikap yang sabar, tentulah Madani ini sangat dihormati. Walaupun itu tak Madani, tak disebut Madani, tetapi itulah Madani. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.